Okay. So hari ni kita akan belajar cara nak jawab soalan bahagian A. Sambunglah. Hari tu kita ada sekali yang kita try jawab soalan yang bahagian B kan. Tapi bila saya rekod kamu punya pencapaian dalam kelas-kelas yang lepas, saya tengok macam banyak lagi yang sebenarnya kita kena repair jawapan tu. Saya rasa saya tak puas hati lagi sebab macam ramai lagi yang macam tak dapat jawab dengan tepat. Kiranya macam kalau saya nak sebut nama kan, balik-balik yang okey ialah Malina, balik-balik yang okey ialah Luqman, balik-balik yang okey ialah Arifah. Saya nak lebih daripada itu. Korang ada 77 orang kan kelas saya ni. 77 lebih kurang hari tu. 77 tu cuma 3 orang je yang okey. So nampak tak dia betapa ni nya. Okay. Tu belum lagi nak cerita kehadiran yang on off kan. Alright, so kita tengok hari ni tajuknya kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okay, tapi eksperimen yang dia tanya ni ialah eksperimen pasal pengoksidaan buah. Okay, kan dalam tajuk kimia dalam perubatan kan? Kan ada tajuk antioksida, okay? Kalau mana-mana yang tak ingat lagi tu, antioksida ni ialah bahan yang boleh mengurangkan kesan akibat radikal bebas. Radikal bebas ni kan dia boleh merosakkan sel-sel badan semua tu, okay? Yang mana yang dah lupa boleh baca balik. Okay, so kat sini tengok soalan dia kata Rajah menunjukkan eksperimen bagi mengkaji kesan larutan berbeza terhadap pengoksidaan buah selepas 15 minit. Okay. So ini ialah gambar ni ialah setting untuk eksperimen tu sebelum dijalankan dan bawah ni ada jadual hasil eksperimen. Jadual ni nampak jelas tak? Nampak saya kat bawah tak? Nampak. Yes. Nampak? Saya tak nampak ni. Alamak bawah ni apa Sekejap. Bawah datang garang ni apa? Oh, jus oren. Okay. Jus oren. Alright. Jus oren. Okay, ingat tak saya pesan hari tu kalau dapat soalan ni benda pertama kita kena buat ialah apa? Cari pemboleh ubah. Boleh ubah. Okay, bagus. Okay, so macam biasa kita ada 3 pemboleh ubah yang kita kena cari sebelum kita mula jawab apa-apa. Okay, so yang pertama MV, pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah malar. Okay. So yang ini mestilah hasil eksperimen. Okay. Okay, so macam saya cakap hari tu, kita boleh cari pemboleh-pemboleh ubah ni daripada 4 benda. Soalan, gambar, jadual, graf. Tapi kat sini kita tak ada graf kan. So tak dapatlah carikan jawapan kat situ. Kita ada soalan, kita ada gambar dan kita ada jadual. So ada banyak sumber untuk korang cari jawapan. So tak ada masalah tu tak tahu. Okay. So kalau daripada soalan, okay, dia kata kat sini larutan berbeza. So ini ialah MV. Okay. Pengoksidaan buah apple ni apa agaknya ni? Bergerak balas. Bergerak balas. Okay. So ini ialah RV yang nampak ke tak nampak? Tak nampak. Tak nampak. RV yang tak nampak. Sebab kita tahu benda tu berlaku tapi kita tak nampak macam mana proses tu berlaku. Okay. Dan ni ialah apa ni? Ni apa? Masa. Tahu masa pemboleh ubah apa? Malar. Malar. Bagus. Okay. So daripada soalan kita dah tahu dah apa MV, apa RV, apa CV. Okay. So kat gambar pun ada juga. Ini apa ni? Dua-dua apple yang sama. Ni apa ni? Malar. Malar. Okay.
Ni larutan garam dengan jus oren ni. Ni Manipulasi. ni Manipulasi. MV 1, ini MV 2. Maksudnya dua-dua MV ni, tapi yang pertama dan yang kedua. Lepas tu kita nampak air ni pada paras yang sama ni. Air pula, larutan ni pada paras yang sama. So kita nak panggil ni apa ni? Malar. Ni Malar. Malar. isi padu larutan. Ni malar. Okay. Lepas tu kat jadual pula. Kat jadual selalunya yang sebelah sini ni ialah apa? Manipulasi. 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 Yang sebelah sini ni bergerak Gerak balas. Okey. Bagus. Tapi kena ingat kita boleh tak guna perkataan ni? Tak. Tak. Elakkan keadaan ni. Okey. So kat situ kamu dah nampak dah. Sini boleh dapat pemboleh ubah, sini boleh dapat pemboleh ubah, sini pun boleh dapat pemboleh ubah. Cuma bezanya kita kena pastikan pemboleh ubah tu mestilah ada apa? Mesti ada parameter dan bahan. Bahan. Betul, okey. Contohnya kalau saya ambil apple ni. Apple ni korang letak dia pemboleh ubah malar kan? Katakanlah kat sini saya tulis apple. Sekejap okey. Apple. Boleh tak kalau saya tulis apple ni kat situ seketul je apple? Tak. Tak. Apple. Tak kan? Sebab dia baru bahan je. Jadi parameternya siapa? Parameternya apa? Jenis. Jenis apple boleh. Kita nampak gambar tu saiznya sama kan? Saiz apple boleh. Kalau kita rasa beratnya kena sama, berat apple boleh dan sebagainya. Okay? So yang ini RV-nya tadi kat sini pengoksidaan buah apple, so boleh tulis. Kalau yang RV nampak, sini RV nampak kan? Cikgu tak bagi keadaan tadi, habis tak cikgu nak, kita ada dari apa cikgu? Apa agaknya depan yang sesuai? RV ni, nak ganti keadaan. Perubahan. Perubahan. Perubahan apa? Apa yang berubah? Apple. Warna. 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 Perubahan warna apple. Okey, boleh tulis warna apple sahaja atau perubahan warna apple. So faham So MV tadi kita boleh tulis ni lah, larutan garam dan jus oren ataupun apa? Jenis larutan. Kan? Okay. So ada tak masalah lagi nak cari pemboleh ubah? Tak ada. Tak ada. Siapa berapa kali kelas ni rasa macam tak boleh lagi nak faham cara nak buat pemboleh ubah ni? Okay. Ni saya gariskan. Yang saya gariskan tu parameter. Okay. Parameter. Okay. Sekejap Okay. Okay, kalau tak dapat masalah, kita boleh tengok yang stage yang seterusnya. Okay. Kalau kamu nampak tadi yang saya bagi gambar dekat dalam korang punya grup tu, patutnya kamu nampak yang setiap satu benda yang kita cari tu, apa namanya, dia ada macam daripada sini membawa ke sini, daripada sini membawa ke sini, daripada sini membawa ke sini kan. Sama macam tadi lah, kita start dengan cari pemboleh ubah. Lepas tu daripada pemboleh ubah tu lah kita tulis hipotesis. Okay, kat sini saya tunjukkan ada 3 cara untuk membuat hipotesis. Satu yang paling glamour ialah yang jika maka ni. Jika maka. Yang kedua, semakin-semakin. Semakin-semakin ni lagilah glamour ni, daripada skor rendah ni semakin-semakin. Dan sebenarnya kita juga boleh buat hipotesis guna perbandingan. Ni kan perbandingan ni, berbanding ni perbandingan. Okay. Kalau tanya apa X1, X2 ni, X1 ni ialah boleh ubah manipulasi yang pertama. Ini ialah pemboleh ubah manipulasi yang kedua. Kalau tak ingat siapa, tengok balik yang tadi. Ni
MV1, MV2. Okay. Alright. Lepas tu kenapa saya letak yang nombor 1 ni jika maka, bukannya semakin-semakin ni. Okay. Okay, semakin-semakin ni selalunya kita guna untuk eksperimen yang melibatkan angka. Okay, contohnya kalau tiba-tiba korang kena ukur panjang ke, ukur tinggi ke, ukur berat ke. Okay. Tapi kalau macam eksperimen tu tak libatkan angka, okay, lagi selamat kalau kita guna jika maka. Okay, eksperimen limau tadi ni agaknya diguna angka tak? Ada tak unsur-unsur macam korang kena ukur-ukur, tengok-tengok jam? Tak. Tak ada kan? Jadi lebih selamatlah kita gunakan yang jika maka. Okay, so tengok susunan dia kat sini. Ini ialah MV, ini ialah RV dan pola. Apakah pola ni? Okay, so kita tengok pola ni apa. Ni pola. Okay, kalau benda tu ialah satu benda yang ada tebal nipis, kita boleh tebal nipis. Kalau ada masa, cepat ke, lambat ke, masa bertambah ke, berkurang ke. Kalau melibatkan ukur-ukur, panjang ke, pendek ke. Kalau ukur tu berat, ringan. Kalau saiz, kecil, besar. Tetapi kalau benda tu kita tak boleh ukur macam yang semua-semua ni, kita nak letak apa kat pola? Okay, kita letak kalau kita ada budak tak boleh ukur macam kat sini ni, tak boleh ukur pola ni, kita letak apa? Kita letak apa yang dilakukan masa eksperimen. Dilakukan masa eksperimen. Contohnya kalau korang panaskan benda tu ke, kalau korang titiskan benda dalam tu ke. Agaknya kalau eksperimen ni tadi kita tengok, kita buat apa ni? Rendam. Kita rendam apple tu dalam larutan kan. So kita rendam. Dia punya pola dia ialah rendam. Okay. Alright, faham ke setakat ni? Faham. Ya balik-balik jawab yang sama je. Saya memang kelas 2 orang dengan Luqman ke apa ni? Okay. Faham. Sekejap saya baru nampak. Ni. Saya seriusan lupa. Saya kadang-kadang lagi lupa. Kadang-kadang. Yelah. Sekejap. Okay, so kita tengok. Tadi kan eksperimen tadi kita dah keluarkan semua jawapan-jawapan manipul boleh ubah yang ada. So kita cuba buat hipotesis. Yang ada kat kelas point 16 orang ni boleh try jawab hipotesis dekat kelas app. Tadi tips dia apa saya kata, kalau tak ada angka-angka kita lagi selamat guna jika maka. So jika, lepas tu masukkan boleh ubah bergerak manipulasi dan pola, maka boleh ubah bergerak balas dan pola. Okay, cuba jawab. Sekejap, siapakah 16 orang ini? Oh, dah ada 17 orang. Bagus. Yang mana-mana yang mungkin baru masuk dan tak tahu apa cerita kelas point ni, korang buka classpoint.app dekat Chrome ke kat browser apa-apa, masukkan kod yang saya tulis kat chat tu. Cikgu, Ya? nak gambar Apa boleh? Syafiq? Nak tengok gambar. Gambar? Oh, nak gambar. Okey, jap. Okey. Nak tengok gambar. Sabar ya. Iya. Ni. Nampak tak? Nampak. Okey, boleh.
Okay, boleh terus jawab. Sementara saya skodeng siapa datang hari ni. Wow. Nasib baik Zarif ada. Saya nampak Zarif dekat YouTube tadi. Okay. Saya macam dah oh yelah, selalunya kita nak dapat yang kehadiran macam biasa kena 60 lebih ni baru 54 baru dah banyak lama tak ada. Adik pun ada, ya tahu, nampak. Nama awak atas sekali. Nama awak bawah nama saya ni lah. Kalau saya boleh screenshot tunjuk kan. Kelas bar makin ramai tak datang ni saya rasa ni. Di awal-awal hari tu kan, kelas dal yang paling bagus sekali kehadiran. Ada pernah sekali tu cuma seorang tak datang. Sekarang kelas dal dah macam makin merudum-merudum sikit lah. Kelas bar dia ada 2 orang yang tegar tak hadir ni. Okey, kita kembali kepada tadi tu. Okey, baru 3 orang. Oh my god, 4. Lagi tak? Ada lagi tak yang sedang menjawab dan nak hantar? Kalau ada saya tunggu, kalau tak ada saya close. Sebab kita ada banyak lagi ni nak discuss ni. Adik pun ada. Adik jawablah Adik. Okey. Ada tak lagi? Saya rasa macam tak ada kot. Oh ada lagi. Okey baru masuk. Harfina ni baru masuk. Ada lagi tak? Okey saya kira jawablah Dik. Jawablah. Okey saya tutup dalam 10 saat Okey. Alright. Okey. So ni ialah 6 orang yang mendermakan jawapan. Terima kasih. Okey. Tengok tadi dia punya, ingat kita dalam hipotesis kena ada mention pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas dan juga pola ataupun situasi eksperimen tu. Okay. So kat sini semua orang buat jika maka. Okay. So MV dia ialah jenis larutan. Jenis larutan kita pilihlah nak garam ke nak oren kan. Macam kat sini jika apple rendam dalam larutan garam, so ini MV. Okay. MV dan pola. Jika apple dia masuk dalam jus oren pun boleh. Jika buah oren rendam dalam larutan garam. Oren ke yang kita rendam ni? Lukman? Apple. Salah. Salah. Dah kenapa terpengaruh? Apple rendam dalam larutan garam, siapa yang makan chickadis tak ajak tu? Okay. Apple masuk dalam jus oren. Apple rendam dalam larutan garam. Okay, so setakat ni ada 5 yang masih lagi menuju ke tempat yang betul. Luqman Hakim ni dia dah ke laut dah ni. Dah salah lah kan. Okay. So kena berhati-hati. Nampak macam senang kan masa saya explain tadi. Tapi nampak tak bila kita kadang-kadang terreka dia jadi salah. Okay. So MV dia ialah perubahan warna apple. So kita kena cerita lah warna apple tu jadi apa. Kalau tadi garam dia macam mana? Garam dia perang kan. Jus dia tak ada perubahan. So dia depan dengan belakang ni mesti sekata. Okay. Sini larutan garam,
apple jadi perang. So ni betul. Okay. Apple dalam jus oren tiada kehadiran warna perang. Okay. So ni pun betul. Dalam garam, apple jadi perang. Betul. Masuk jus oren tiada perubahan berlaku. Betul. Tapi lagi cantik jawapan Harun ni kalau kita tambah pada irisan apple. Okay. Tapi tak salah lah pun sebab dia dah cerita apple kat depan ni kan. So betul juga. Okay, dan dalam artan garam maka warna pada apple berubah jadi perang. Nampak? Alright. So tak susah pun tapi tak tahulah kenapa kan. Daripada 17 orang ni orang yang jawab. Okay. Alright, kita tengok seterusnya. Okay. Pemerhatian pula. Pemerhatian ni apa? Pemerhatian ni kita kena tengok rajah ataupun kalau tak ada dalam rajah tu tak ada apa-apa yang kamu nampak, tengoklah keputusan atau hasil daripada rajah atau jadual yang diberi. Macam dalam kes kita tadi, pemerhatian ni dalam jadual. So, kita boleh cerita satu-satu pemerhatian ataupun kita boleh buat perbandingan. So, pemerhatian yang di class point. Kalau yang tak masuk class point boleh jawab dekat chat juga. Tu dia pemerhatian. Okay, baru satu. Sa'adun tadi mesti tak jawab. Persis. Tadi dah saya jawab apoteosis tapi tak ada nama. Tak ada nama. Tak Lambat buka kot. Saya tadi baru masuk kot. tak tahulah. Saya tadi tak ada masuk benda ni. Hmm. Cikgu kalau pemerhatian ni boleh tak jika tak? Dah kenapa nak tak jika? Kan dah dapat pemerhatiannya. Letak je terus apa yang kamu nampak. Kita kena bayangkan yang kita tengah tengok sesuatu. Lepas tu kita terus nak cakap benda yang kita nampak tu. Jika ni kalau dia tak berlaku lagi. Okay, ada lagi tak? Setakat ni yang dah masuk, Sa'adun, Raif, jawapan yang dah ada nanti kan jadi macam kes Sa'adun tadi dah jawab tapi tak masuk pula. Yang dah masuk jawapan ni Sa'adun, Raif, Luqman, Hasanah, Haris, Ain dengan Alifah. Ada tak lagi yang dan Amalina? Saya tengah jawab. Ya cikgu. Saya tengah jawab. Okay. Cikgu saya terus send jawapan pas tak sempat tulis habis. Sekejap, mana tadi jawapannya? Oh patutlah. 3 ketul je perkataannya. Okay. Tak apa. Okay, Auni punya dah masuk. Izzah, Harfina, ada lagi tak yang sedang? Ada, jap. Lamanya tu eja ke baru nak beli handphone tu? Cepat. Tu baru nak belajar ABC, Syafiq. Kejap lah.
Dah tak apalah cikgu. Okey, dah lah ya. Saya tutup tau. Okey. Alright. View response. Okey. Alright, tengok sini. So tadi kita nampak apple bila rendam dalam garam dia jadi perang, kalau dalam oren tak ada apa-apa. Okay. So yang ni Saadun punya yang pertama, potongan apple dalam jus oren tiada perubahan. Betul. Raif punya tadi tak sempat siap. Alright. Apple berubah warna apabila direndam dalam larutan garam. Okay. Berubah warna ni tahu dia bagi tahu tak tadi? Warnanya warna apa? Bagi Perang. tahu. Perang. Dia dah bagi tahu warna perang. Jadi kita kena cakap lah warnanya warna perang. Okay. So Luqman ni kata berubah warna tapi tak kata warna apa. Jadi kita consider jawapan tu tak lengkap. Okay. Tengok ni. Sama juga Hasanah ni. Larutan mengalami perubahan warna. Apa perubahan warnanya? Okay. Tapi jawapan Hasanah ni salahnya sebab part yang pertama ni je. Tapi kat sini jus oren tiada mengalami perubahan. Sekejap, saya baca balik. Larutan garam mengalami perubahan warna terhadap isi apple banding jus oren tiada mengalami perubahan. Yang ayat seterusnya ni patutnya boleh dapat. Tapi dia tak kata pula siapa yang alami perubahan ni. Jadi ayat tu tak lengkap. So kita tolak juga. Okay. Apple dalam larutan garam berubah warna menjadi perang. Nampak? Nampak tak ayat ni? Ni bagus ni. Ni betul. Sampai belakang pun boleh. Okay. Dia kata apple dalam jus oren tiada perubahan. Nampak? Tapi ini kira satu je lah. Satu jawapannya ni. Tapi maknanya Haris punya ni, kalau sampai sini ditulis pun dah betul dah. Okay. Apple jadi perang bila letak dalam larutan garam. Betul. Nampak tak? Kamu tak perlu nak buat ayat. Mana pergi tadi? Jap, hilang pula. Ayo. Kamu tak payah nak buat ayat canggih-canggih sangat pun. Yang penting kamu menepati soalan punya kehendak lah. Apple tiada perubahan. Okay. Kat sini dibagi 2 poin. Tapi markas dia 1 lah. Saya nak kamu tengok macam mana. Okay. Dan berhati-hati kalau dapat soalan, tengok soalan tu tanya satu-satu bahagian je ke tanya dua-dua bahagian. Okay. Okay, hirisan apple jadi perang bila dalam larutan garam. Okay, ni betul. Apple rendam dalam larutan garam jadi perang. Amalina punya pun betul. Apple dalam larutan jadi perang. Auni Arifah betul. Okay, Harfina punya betul. Kesan buah apple direndam dalam larutan garam tidak berlaku perubahan. Okey, nampak? Apple ada, rendam dalam larutan garam ada, tapi dia tak kata perubahannya apa. Adakah apple tu jadi semakin kecut ke? Apple tu jadi hancur ke? Warna. Ya Izzah? Tengok, dia bukan Izzah je sebenarnya ni. Ramai lagi yang akan jawab macam ni. Okey, Muiz punya apple dalam larutan garam bertukar menjadi perang. Betul. Sampai sini pun Muiz dah betul. Okey, manakala apple dalam ni tiada perubahan. Betul. Okey. Katakanlah ada yang tanya, cikgu kenapa yang Muiz punya ni depan betul belakang pun betul walaupun dia kat belakang tu dia tak kata perubahan warna. Kenapa saya right? Sebab depan dia dah mention dah yang ini warna perang, warna. Sama lah jawapan yang tadi. Okay. Alright. Ada soalan tak setakat ni untuk pemerhatian? Boleh faham tak? Macam mana nak bagi jawapan jadi tepat? Boleh. Boleh. Kita tengok kat sini jawapan Nurul Izzah, jawapan siapa ini? Mana tadi? Tak ada jawapan Izzah, jawapan tadi yang ada saya komen-komen tadi kan. Bukannya tak ni, tapi macam Izzah dia terkurang perkataan yang akan membantu jawapan jadi tepat.
Lepas tu macam si siapa ni tadi, si Luqman ni dia kurang juga perkataan kan. Okay. So tu saya. Okay, inference pula. Ingat inference ni ialah sebab kepada pemerhatian. Tadi pemerhatian kita dia jadi perang. So inference ni bahasa pasal ni ialah apa pasal perang? Macam tu lah. So ini panduan Cik dah ajar itu kan. Okay, so yang mana kat live point tak? Apa namanya ni, kelas point dia try jawab inference. Okay. So ingat untuk inference kita kena guna RV yang tak nampak. Ahmad Muiz, saya main hentam je cikgu, tapi betul lah tu hentamnya. Saya terbuat pemerhatian untuk satu rajah je. Sa'adun, satu rajah je pun tak apa sebenarnya. Soalan tak kata kena buat dua. Tapi kena pastikanlah tadi kan. Awak salah sebab awak apa tadi lupa lah. Muiz dah makin bagus sekarang. Adik, jawab adik. Ada masalah ke nak jawab inference? Apa ni keborangnya? Boleh tak jawab inference? Syafiq? Kau jangan lambat lagi Syafiq. Bawa masa ni. Okay, dah ada seorang. Nanti bapa bawa. Anda hantar tadi ialah Fina dengan Nurul Izzah. Dan Alifah. Saya memikirkan belum tak apa lagi. Kau type. Muiz, hentam lagi Muiz. Tak kisah salah. Dekat sini kita ada 59 dah sekarang. Sa'adun pun dah sampai jawapan. Pola apa saya tak ingat. Pola tu macam bola. Taklah. Pola tu ada ke tak ada. Apa lagi banyak sikit. Tak pun macam dalam yang ini, pola yang ini. Yang mana lepas tu jadi apa. Tak pun dulu nanti saya komen. Pola ni dia lebih jelas kalau kita buat eksperimen angka kan, tebal, berat, ringan, banyak, sikit, itu pola. Tapi kalau eksperimen tu tak ada angka, dia jadi susah sikit jawab. Sebab tu sekarang ni saya tengah train korang untuk jawab ni. Okay, baru 9. Oh, dah 9 orang yang jawab. Okay, saya tutup sebab ada 9 orang ni. Syafiq punya fikir masuk. Sekejap. Apa dia macam stuck ni? Alright. Okay, kita tengok jawapan. Tak apa Muiz. Tengok jawapan kawan-kawan dulu, nanti kita try lain kali. Okay. So kat sini ada ramai yang jawab ni. Okay, kalau kita tengok tadi, kita
nanti sebut pemboleh ubah manipulasikan salah satu. Lepas tu pilihlah mana-mana dua merah ni. Okey. Lepas tu kita kena sebut apa pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. Tadi kalau ingat lagi, pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak ialah pengoksidaan buah apple. Okey. So, saya rasa saya punya panduan tadi menyebabkan yang Hadfina punya ni jadi macam cloud sikit. Okey, patutnya kena cerita yang mana satu yang menyebabkan pengoksidaan buah apple. Dia tak mention mana satu. Yang ni kena tulis larutan mana-mana. Okay. So yang ni tak jelas sebab tak ada pola. Ni tak ada pola. Okay, so tutup pangkah. Okay, hirisan apple kita rendam dalam larutan garam menyebabkan hirisan apple bertukar menjadi perang. Bertukar menjadi perang ni, ini ialah RV nampak. Sedangkan reference kita kena cerita RV yang tak nampak. Jadi jawapan Arifah ni daripada depan sampai ni salahnya sebab yang kat bulat ni je. Okay? Arifah faham tak kenapa jawapannya salah? Faham. Okay. Patutnya kena cerita ni depannya pula tak cukup. Buah apple dan larutan garam menyebabkan pengoksidaan berlaku. Betul. Okay. Ni ada MV dan pola. MV dia ini, polanya kita rendam. Okay, pengoksidaan ni V yang tak nampak. So betul. Muiz nampak tak dekat jawapan Izzah ni macam mana pola tu? Okay. Potongan apple rendam dalam larutan garam menyebabkan perubahan warna. Perubahan warna ni kan RV nampak. Okay, untuk inference kita kena guna RV tak nampak. So salahnya dekat sini. Sa'dun faham Sa'dun? Faham cikgu, faham. Okey. Larutan garam menyebabkan berlakunya tindak balas apple yang berubah menjadi warna. Okey. Tindak balasnya apa nama tindak balas tu? Nama tindak balas tu kan dah dibagi tahu dalam soalan tadi, pengoksidaan. Okey, satu tu. Satu lagi ni warna perang ni ialah RV nampak. So salahnya kat sini salah, kat sini pun salah. Double ni. Okay. Apple rendam dalam larutan garam menyebabkan perubahan warna. Pun sama juga. Perubahan warna ni RV nampak. Kita nak RV tak nampak. Okay. Harun tahu tak kenapa salah ni? Oi, jauhnya suara Harun. Tengah makan nasi ke? Okey. Jauhnya apa? Jauh sangat tu suara dia. Macam saya dekat Semenanjung, dia kat Sabah Sarawak macam tu. Okey, larutan garam menyebabkan apple jadi perang. Alamak, ni kenapa ni? Raif, tahu kenapa ni RV nampak, dia nak RV tak nampak. Jenis larutan menyebabkan pengoksidaan buah apple berlaku. Ni sama macam jawapan siapa tadi yang mula-mula? Hadfina Tengok tak? Jawapan Hadfina tadi. Dia punya MV-nya tiada pola. Yang belakang-belakang ni dah canggih dah. Sayang, situ je kurang. Okay. Jenis larutan pun tak cakap MV-nya apa, pola tak ada. So sepatutnya berbeza. Taklah berbeza-beza ni. Ni dah betul lah semua ni. Haris faham tak Haris? Faham. Kita yang balik jawapan yang betul tadi. Betul Izzah tu. Buah apple bila rendam dalam larutan garam menyebabkan pengoksidaan berlaku. Nampak? Inilah tujuan saya suruh korang letak jawapan dekat kelas point supaya kita dapat tengok ramai-ramai dan kita dapat betulkan kenapa jawapan salah. Saya rasa dalam 9 orang ni saya rasa
apa nama dia? Mesti dah tahu dah lepas ni macam mana nak betulkan jawapan dia. Okey, Raif kata jadi jawapan betul dia larutan garam menyebabkan pengoksidaan berlaku kan cikgu, betul. Dia macam ni, dia sebenarnya larutan garam kena larutan garam tu baru MV1 atau MV2. Larutan garam yang apple yang rendam dalam larutan garam. Tengok balik jawapan si siapa tadi? Izzah tadi. Yang ni, cik kata saya ni larutan garam ni ialah salah satu MV. Kita kan ada 2 MV tadi. Apa namanya? Larutan garam dengan jus oren. Tapi Izzah ni dia ambil larutan garam. Yang ini apple kita rendam ni, ini ialah pola ataupun apa yang kita buat semasa eksperimen tu. Kan saya kata tadi kalau benda tu boleh diukur, boleh dikira, boleh disukat, kita boleh dah cakap tinggi, rendah, panjang, pendek, berat, nipis. Tapi benda rendam-rendam ni mana boleh kita sukat. Jadi kita letaklah sebagai bola. Apa Newcastle ni main bola ke? Okay. Dan yang last sekali, definisi secara operasi bagi antioksidan. Ingat, saya dah ajar hari tu. Definisi secara operasi ni kita guna pemboleh ubah yang nampak. Dekat inference kita guna pemboleh ubah yang tak nampak. Okay. So, ni cara ataupun panduan untuk menjawab definisi secara operasi. Yang saya garis-garis ni, tengok apa bendanya. Yang merah ni mesti ada di situ dan yang purple-purple ni kita kena pilih salah satu. Okay. Kita dah pernah berlatih kan sebelum ni yang ni. Okay, cuba jawab. Tak apa, kita ada banyak masa lagi ni. Jadi kita bertenang-tenang. Letak betul-betul benda-benda yang kita nak buat tu dalam dia punya urutan tu. Apa yang dia soal cikgu tu? Definisi secara operasi bagi antioksidan. Dapat tak Raif? Okay, yang mungkin tak masuk kelas point boleh cuba jawab. Amalina Umaira, antioksidan tu proses ke tindak balas cikgu? Tu korang kena jawab sendirilah. Kalau saya jawab sekarang kan nanti tak semua orang betul kan? Nampaknya belum lagi ada. Yang mungkin tak masuk dalam kelas point, kita ada 58 orang kat sini. Yang ada dalam kelas point 20 orang je. Ada lagi 38 orang kat luar ni. Try lah jawab dekat chat tu pun tak apa. Okay, dah ada satu jawapan yang masuk. Daripada Nurul Izzah. Okay, kita tunggu jawapan-jawapan yang lain. Okay, Haris punya pun dah masuk.
Okay, Luqmanul Hakim dah masuk, Nur Raif dah masuk, Auni. Hasanah. Ada lagi tak? Saadun punya pun dah masuk. Dah ada 8. Tapi okey. Baru ada 1-2 kot yang okey. Yang lain ni macam tak sampai lagi jawapannya. Okey, Amalina Umairah kata kejap. Okey, boleh. Okey, Hasanah punya dah masuk, Harfina punya dah masuk, Saadun dah masuk, Alifah, Nabila Aisyah. Dah lama saya tak nampak nama 4 dal ni muncul. 4 dal ni yang rajin masuk memang rasanya Nabila je kot. Seingat saya lah. Dah beberapa kali kan kita buat kat kelas point ni. Harun punya dah. Okay, kita tunggu Amalina punya juga. Okay. Saya daripada Amalina tadi ada lagi tak yang masih cuba lagi? Kalau tak saya nak tutup ni. Muiz punya pun dah masuk. Okay dah Okay dah, saya tutup lah. Ada 13 jawapan ni. Bagus. Okay. Okay, kita tengok jawapan-jawapan yang ada. Okay, sebelum tu saya punya salah lah. Belum cakap apa-apa lagi. Okay, so kita tengok dia punya panduan ni tadi. Okay, dia nak definisi secara operasi bagi antioksidan. Jadi yang kat sini ni mestilah dimulakan dengan antioksidan. Okay. So tengok jawapan yang tadi, yang bagi-bagi jawapan tadi saya nampak ada yang tidak bermula dengan antioksidan. Contohnya yang ini. Nurul Izzah punya ni. Dia start dengan larutan garam. Jadi kan pemeriksa kan tak baca sampai habis pun jawapan dia. Dia pangkas terus kat sini. Semualah Haris punya ni. Tiba-tiba iyalah. Mana depannya ni bang? Okay. So pangkaslah pemeriksa bagi. Okay. Walaupun belakangnya solid gila kan. Tak ni. Okay, ialah okay. Ada yang tanya tadi kan, cikgu nak buat proses ke tindak balas. Antioksidan ni ialah sejenis bahan. Macam yang orang dalam iklan-iklan tu kan nak bagi muka tak cepat berkedut. Makanlah ni mengandungi antioksidan. So dia ialah bahan. Okay. Yang menunjukkan boleh, menyebabkan boleh, menghasilkan boleh. Okey, apa pemerhatian kepada pemboleh ubah bergerak balas? Nampak? Kan pemerhatian ni kan nampak. Ni kan pemerhatian ni nampak. Jadi yang kita nampak tadi benda tu antara jus oren dengan air garam. Mana yang antioksidan? Yang antioksidan ialah jus oren. Jus oren kan tadi dia punya apple tidak berubah warna. Apabila situasinya apa tadi? Situasinya ialah kita rendam. Kita rendam apple tu. So pemerhatiannya tadi ialah tak ada berubah warna. So dalam jawapan korang mesti ada perkataan yang antioksidan ialah bahan yang pasal apa? Menyebabkan tiada perubahan warna bila kita rendam apple tu dalam jus oren. Let's say kan. Tu ada ceritanya. Okay. So tengok yang Izzah punya salah kat sini lah kan. Lepas tu dekat sini apa lagi ni? Salah yang seterusnya ialah apa? Pengoksidaan. Tak nampak.
Ni Alvi tak nampak. Jadi macam Izzat punya depan salah, belakang salah. Okay, Haris punya berubah warna jadi perang bila rendam dalam larutan garam. Masalahnya yang antioksidan tak dia perang. Dan diletakkan dalam larutan oren, okay. Tak apa Luqman, tak apa Muiz, tak apa salah. Ni kita kalau kita berlatih lagi 2 kali, mesti dah kena sebut dah. Antioksidan ialah tindak balas. Alamak. Okay. Lepas tu, antioksidan ialah tindak balas juga. Salah juga. Okey, lepas tu antioksidan ialah bahan, wow, macam betul je ni, yang menghasilkan perubahan warna terhadap tulisan apple apabila proses larutan garam dijalankan. Mana ada kita jalankan proses larutan garam, kita rendam je. Lepas tu yang antioksidan ialah yang tak ada perubahan tu. Ni ada warna perang pula, mana ada. Okey, antioksidan ialah bahan yang menyebabkan perubahan warna pada warna apple. Perubahannya warna apa? Tapi sekarang tak ada perubahan kan? So salahlah yang ini. Ni pun garam. Saya salah sikit. Tidak. Dah kenapa semua menjerit-jerit tu? Ni pun sebenarnya tak perlu, depan ni tak perlu cakap. Terus je antioksidan ialah alamak, tindak balas. Lepas tu dia cerita pasal perang. Antioksidan ialah bahan yang menyebabkan perubahan warna. Ada ke perubahan warnanya? Tak ada. Lepas tu rendam dalam apa ni? Okay. So pangkah juga. Larutan garam ialah bahan antioksidan. Oh, bukan larutan garam ya. Patutnya ialah antioksidan ialah bahan. Okay. Antioksidan adalah bahan yang perubahan warna apple. Oh, salah. Ya, ni salah ni. Salah. Sekejap. Hilang pula. Alamak, saya pasal apa tadi? Ni perang ni. Salah. Okay. Yes, ada. Antioksidan ialah alamak. Tindak balas. Patutnya ialah bahan. Tengok ni. Jawapan dia belakang ni dah canggih dah. Tidak mengalami perubahan warna. Betul. Rendam dalam jus oren. Betul. Tapi Amalina ni salah dia kat sini je ni. Ni. Sebenarnya Amalina yang salah sikit je. Okay. So Muiz punya, ni Muiz tindak balas ni. Okay. Dan juga yang ini ialah pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. Okay. Dan tak cerita rendam. Ya Amalina, memang sedih. Hampir betul. Kalau perkataan tindak balas tu ganti dengan apa dia namanya? Bahan. Dah betul dah ni. Okay. So Amalina punya jawapan ni hanya perlu ganti ini sahaja. Potong tindak balas. Ganti dengan bahan. Jadi bolehlah betul daripada awal sampai akhir. Okay. So ada lagi tak jawapan? Oh, ada satu lagi. Luqman Al-Hakim. Antioksidan ialah bahan kimia menyebabkan berubah perang. Alamak. Okay, dan garam. So tak sesuai lah. Patutnya kita cerita pasal jus oren. Okay, nampak tak? Sepatutnya kan at this point korang nampak yang betapa soalan tu dia nampak macam senang je kan. Bodoh-bodoh je. Ambil apple, rendam, lepas tu tengok jadi warna apa. Eksperimen tu bodoh je. Tetapi bila dia twist korang punya kefahaman, dia dah menjadi satu soalan yang beraras tinggi. Okay. So tengok kat situ. Maknanya kan kalau korang tak tahu yang mana satu ialah antioksidan, maka jawapan korang pun menjadilah ke laut. Okay. Faham tak? Faham tak apa cerita? Faham. So sepatutnya bila dia cerita, dia sebenarnya nak uji korang. Tahu tak antara garam dengan si jus oren yang mana satu antioksidan. Jadi kalau korang terbawa-bawa dengan eksperimen, korang terbawa-bawa macam bila ada perubahan yang hebat,
itulah eksperimen tu. Sedangkan kita nak eksperimen tu tak ada perubahan, baru kita tahu siapa antioksidan kan. Tapi sebab korang dah terpengaruh dengan perang tu, jadi semua orang nak cerita perang. Padahal eksperimen tu nak trik korang je. Okay. Ada persoalan tak daripada tadi? Saya harap hari ni banyak benda yang korang belajar. Especially macam mana kita punya perkembangan jawapan tu. Daripada boleh ubah, membawa ke hipotesis, membawa ke pemerhatian, membawa kepada inference, membawa kepada definisi secara operasi dan sebagainya tu. Okay? Nampak patutnya korang boleh nampak hari ni. So next class kita buat satu lagi dan tengok boleh tak kita progress dengan baik. Okay? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak Tak ada ada. cikgu. Okay. Tak ada. So next class saya harap nanti ramai lagi yang join dan masa tu kalau boleh semua raid lah. Tak ada pangkah-pangkah, tak ada bulat-bulat, tak ada lagi. Alright. So itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa kita apa nama dia? Tutup kelas dengan tasbih, kafarah dan surah Walas.